إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung kajian kita daripada ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari susunan semula Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi pada sesi yang lalu kita bahaskan tentang, kita dah masuk kitab yang baru, Kitabul Iman, kitab yang kedua di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini setelah berlalunya Kitab Bad'il Wahyi, kitab yang menceritakan tentang sejarah penurunan wahyu. Dan pada minggu yang lalu juga kita bahaskan pengertian iman di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah dari sudut bahasanya, dari sudut istilahnya. Kita membahaskan dan menyatakan prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang iman, iaitu iman itu terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Perkataan merujuk kepada perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan merujuk kepada perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Kemudian kita juga membahaskan tentang prinsip iman yang seterusnya di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Okey, begitu juga kita bahaskan tentang syajaratul iman, pokok iman. Pokok iman di mana asalnya, akarnya, kata Allah di dalam Al-Quran, asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akarnya itu tenggelam, dasarnya itu sabat, yakni tetap di atas tanah, dan dahannya itu, cabangnya itu naik ke langit. Maka begitu juga dikaitkan dengan iman itu sendiri. Akar kekuatan iman terletak pada la ilaha illallah, kemudian dahannya Muhammadur Rasulullah, kemudian keluarlah di sana rukun Islam, rukun iman, daripada rukun Islam, rukun iman lahirnya akhlak yang terpuji dan sebagainya, yang akhirnya amal-amal kebaikan kita, bersedekah, dia jadi daunah. Jadi begitulah pohon iman. Dan ini membuktikan bahawasanya iman itu terdiri daripada 70 lebih cabang, seperti mana digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iman terdiri daripada 70 cabang lebih. Okey, yang paling tinggi la ilaha illallah dan yang paling rendah sekali adalah buang perkara-perkara yang mengganggu manusia di jalanan, dan malu itu sebahagian daripada iman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan seperti yang saya sebut pada minggu yang lalu, pada kali ini, pada hari ini kita nak bahaskan tentang kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang hakikat iman. Di sana ada 5 kelompok yang kita sebut pada minggu yang lalu. Saya sebut saja, kita tak baca lagi apa dia penyelisihan mereka ataupun perselisihan mereka dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitu golongan Khawarij, Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah satu. Khawarij dan Mu'tazilah depan ni sekali, pendapat mereka sekali semacam. Okey, satu. Kedua Jahmiyah, Al-Jahmiyah. Ketiga Al-Karamiyah. Keempat Al-Asy'ariyah. Dan yang kelima Murji'ah. Murji'ah dan juga Murji'atul Fuqaha. Dia ada 2 kelompok semacam, ya. Okey, kita ambil satu-satu dulu. Pertama, golongan Khawarij dan Mu'tazilah.
Ringkasnya, golongan Khawarij ini telah saya kira berulang kali. Kalau siapa yang ikuti pengajian kita, berulang kali kita jelaskan tentang siapakah itu Khawarij, di mana mereka ini kelompok yang muncul di zaman Nabi SAW lagi. Ideologi mereka, keturunan mereka, yang mana kata Nabi kepada seorang lelaki bernama Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah, kerana lelaki ini secara lantang bersuara mempersoalkan keadilan Nabi SAW. Dia persoalkan, dia kata, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong berlaku adil kepada manusia dalam pembahagian harta rampasan perang. Seolah-olah dia telah menyatakan Nabi SAW ini tidak adil. Maka kerana itu para sahabat marah kepada lelaki ini, sehingga kan ada yang da'ni adrib unuqah, lepaskan aku, bagi aku pancung bang kepala lelaki ini. Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian Nabi bersabda, akan keluar daripada tulang sulbi lelaki ini keturunan dia, di mana mereka ini terkenal dengan orang yang kuat buat ibadat, orang yang kuat salat, orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang puasanya baik. Akan tetapi mereka ini cepat sekali keluar daripada Islam, seperti mana anak panah busur keluar daripada busurnya. Ini golongan Khawarij, di mana secara jelas kemunculan mereka itu secara jelas terang di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga mereka ini berkumpul di satu tempat yang bernama Harura tempat ni, sehingga kan digelar golongan ini juga oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Al-Haruriyah, nisbah kepada tempat mereka berkumpul secara beramai-ramai. Di mana Ali bin Abi Talib di zamannya mengutuskan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendakwahi mereka, untuk menyeru mereka kembali kepada agama yang sebenar. Okey, jadi ini golongan Khawarij. Dan prinsip mereka yang terkenal, paling terkenal sekali, mereka adalah golongan yang mengkafirkan manusia. Satu, kerana dosa-dosa besar. Kedua, mereka juga terkenal dengan seringkali melakukan pemberontakan ke atas pemerintah. Dua. Ketiga, mereka juga terkenal mengangkat hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Itu adalah slogan-slogan yang sangat terkenal, tuan-tuan dan puan sekalian, oleh golongan-golongan Khawarij. Itu yang berlaku dalam sejarah Islam. Adapun dalam konteks iman ini, golongan Khawarij ni mereka melihat bahawasanya amal itu amal, semuanya amalan merupakan syarat kepada sahnya iman. Amalan merupakan syarat, semua amalan, yakni salat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, sedekah ke, apa ke, semua amalan merupakan syarat sah iman. Bererti siapa hak tak buat satu, kafir. Siapa hak tak buat satu, kafir. Jadi membawa mereka kepada pendekatan mudah untuk mengkafirkan manusia. Saya kita cerita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah apa pendapat dan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu di sisi mereka, orang Islam di atas muka bumi pada hari ini, kalau maksudnya orang Islam daripada zaman mereka sampai seterusnya, sekiranya melakukan kemaksiatan, kemungkaran di atas muka bumi, boleh jatuh kafir. Adapun hukum dia di akhirat kelak, hukum dia di akhirat kelak bagi golongan-golongan yang digelar sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mereka, dalam isu ini golongan Mu'tazilah sepahaman dengan golongan Khawarij. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tahu benda ni. Benda ni walaupun agak sedikit banyak terminologi baru, mungkin bagi kita baru, tapi sebenarnya kelompok-kelompok inilah yang membawa kepada perpecahan umat manusia keseluruhannya sampai hari ini. Golongan-golongan merdeka seksualiti pun sebahagian daripada kelompok-kelompok ni. Ideologi mereka, doktrin mereka, semua mai daripada kelompok-kelompok ni. Sebab tu kita kena tahu. Dan ustaz-ustaz pun semua kena cerita benda ni. Tak boleh tinggi sangat. Ni bukan tinggi, cerita bagi budak sikit. Tidak bila orang nak tahu. Ini masalah ada, kita tak mau cerita. Jangan tak mau cerita, kita cerita bagi orang faham. Okey, golongan Mu'tazilah ni pula dia muncul secara jelas terangnya. Mereka ni muncul di zaman penterjemahan kitab-kitab Greek Yunan ke dalam bahasa Arab. Bila di zaman tersebut, kurun ketiga hijrah,
banyaknya penterjemahan, bahkan di penghujung di awal kurun kedua, banyaknya penterjemahan kitab-kitab Yunan dan Greek ke dalam bahasa Arab memberi kesan. Kerana Greek kita tahu terkenal dengan falsafahnya. Yunan dan Greek terkenal dengan falsafah. Jadi mereka sehingga membicarakan isu-isu ketuhanan pun menggunakan teori-teori falsafah. Mereka tak berasaskan nas. Sedangkan Islam mengajar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nas. Bukan akal semata-mata. Akal adalah sandaran. Pergantungan adalah nas. Kita bergantung penuh kepada nas. Nas kata apa? Walaupun akal tak boleh terima, akal kita yang bodoh. Bukan nas. Nas Al-Quran dan Sunnah suci daripada sebarang kekurangan, sebarang ketidaksempurnaan, suci. Sempurna. Cuma akal kita yang tak cerdik, akal kita yang tak mampu sampai kepada peringkat yang seterusnya. Aduh, ni siapa pula ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itu apabila kitab-kitab ini diterjemahkan, maka mulalah orang berbicara tentang isu ketuhanan menggunakan akal. Maka wujudlah beberapa kelompok pada ketika itu dan beberapa tokoh pada ketika itu, antara yang terkenal Wasil ibn Atha dan juga Amr ibn Ubaid. Yang mana Wasil ibn Atha ni anak murid kepada tokoh imam besar Ahlu Sunnah, Al-Hasanul Basri. Nak dengar Hasan Basri kan? Hasan Basri ni orang kita duk kaitkan dengan apa dia? Rabi'atul Adawiyah ha? Cerita karut tu, takkan tokoh imam besar dia kira mengorak perempuan lah. Apa boleh buat cerita pasal Al-Hasanul Basri dia kira pergi mengorak, pergi duk ligan ataupun kejar Rabi'atul Adawiyah tu sampai Rabi'atul dia korek mata bagi dekat dia. Ini semua cerita-cerita palsu yang dikongsi dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini cerita bohong semua. Sedangkan Al-Imam Al-Hasanul Basri seorang tokoh ulama besar, salah seorang tabi'in, murid kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, salah seorang daripada murid sahabat Nabi yang mana mendapat kuasa untuk mengajar dalam masjid. Tuan-tuan, saya kalau mengajar di yayasan taklim, keluar-keluar depan tu mengorak perempuan. Mula siapa ke nak panggil saya nak ambil ni? Apalah, tak masuk akal. Bukan saya lah, mudah-mudahan tak. Saya bagi contoh, nak abang kata Al-Hasanul Basri yang diceritakan. Dan kita membaca cerita tu, mengangkat Rabi'atul Adawiyah. Memang Rabi'atul Adawiyah tu ada. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, tentang dia tu ada. Memang ada, sahih cerita dia. Tapi cerita-cerita yang dikaitkan antara dia dengan Al-Hasanul Basri, itu semua pendustaan kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Memang dia terkenal Rabi'atul Adawiyah seorang yang zahidah, orang yang zuhud. Dia memang dia fokus kepada ibadat banyak. Tetapi kisah-kisah dia dengan Al-Hasan Al-Basri itu semua cerita-cerita palsu yang dia cipta. Okey. Jadi Al-Hasan Al-Basri ni dia tok guru besar. Dalam kelas dia ada anak murid, antara anak murid dia adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni pasal dia pakai banyak akal sangat, dia tinggalkan tok guru dia. Hasil dia tak bersetuju dengan beberapa pendapat dan pandangan tok guru dia dalam isu masalah mengkafirkan manusia ni. Maka dia keluar daripada kelas tok guru dia, dia buka kelas di belakang. Jadi sebab tu Al-Imam Al-Hasanul Basri keluarkan perkataan i'tazalana al-wasil. Wasil telah meninggalkan kami, keluar memisahkan diri daripada kami. Jadi perkataan Mu'tazilah tu berasal daripada perkataan i'tizal, iaitu pengasingan diri. Jadi tu dia panggil Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah ni prinsip mereka paling terkenal sekali adalah at-tahsin wa taqbih wal aql. Nak kata sesuatu benda itu baik dan sesuatu benda itu buruk adalah akal. Logik, Mu'tazilah logik. Jadi mereka dalam isu iman ini sama dengan Khawarij. Bahkan mereka lebih parah lagi apabila orang-orang yang melakukan kemaksiatan menurut pendapat dan akidah golongan Mu'tazilah ini, orang tersebut berada di antara dua tempat, baina manzilatain. Neraka tak masuk, syurga tak masuk. Pasal apa? Pasal apa tak masuk neraka? Sebab dalam hati dia ada la ilaha illallah. Pasal apa tak masuk syurga? Sebab dia telah melakukan amalan yang amalan kemaksiatan yang menyebabkan dia tak boleh masuk syurga. Jadi dia duduk tengah-tengah. Ada tengah-tengah pula antara syurga dan neraka. Ini merupakan satu akidah yang sesat. Okey. Jadi dia ada persamaan dengan golongan Khawarij, iaitu bagi mereka
amalan itu merupakan syarat sah kepada iman. Maknanya kalau tak ada amalan, kurang amalan, berarti kafirlah seseorang tu. Okay, itu Mu'tazilah dengan Khawarij. Itu satu. Kedua, golongan Jahmiyah. Jahmiyah, pengasas dia Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan. Di mana mereka ni semua merupakan aliran-aliran, golongan-golongan yang menuntut ilmu daripada padri-padri Kristian dan sebagainya. Daripada aliran Ma'bad al-Juhani dan sebagainya. Pengasas aliran Qadariyah. Tak apalah, yang tu Qadariyah tu nanti kita fokus yang Al-Jahmiyah ni dulu. Di mana Jahm bin Safwan ni antara perkara yang penting tentang mereka ni, yang terkenal golongan Jahmiyah ni adalah dalam isu-isu perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Paling top mereka ni. Di mana mereka ini bangkit dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti, saya bagi contoh tu, seperti sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, sifat betis bagi Allah, sifat jari bagi Allah, dan segala-galanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait langsung dengan zat Allah, mereka bangkit dan menafikan. Sebab itu akidah mereka kita akan selalu dengar Allahu mawjudun bila makan, la kharijal alam wala dakhilah. Maksudnya Allah tu wujud tanpa bertempat, dan Allah tidak berada di dalam alam, dan tidak juga Allah itu di luar alam. Allah wujud tanpa bertempat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu merupakan akidah golongan-golongan Jahmiyah. Sedangkan Ahlu Sunnati wal Jamaah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, kita beriman apa yang Allah khabarkan kepada kita. Apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang Allah nafikan, kita nafikan. Apa yang Allah diamkan dan tak sebutkan, maka kita juga diamkan dan tak sebutkan. Sebagai contoh saya petik daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila orang bahaskan berkenaan dengan isu jisim ni kira tubuh lah. Adakah bagi Allah Subhanahu wa taala itu jisim? Sedang kita duk cerita pasal sedang dalam Al-Quran disebut tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, dalam hadis sebut tentang jari Allah. Adakah Allah itu ada jisim? Imam Ahmad berkata, kami Ahlu Sunnah mudah. Kami beriman apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kami menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Adapun sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menurut Al-Quran dan Sunnah, walaupun ianya baik, kami tetap tidak menisbahkannya kepada Allah. Sebab tidak ada penisbahan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau buruk, memang kita kena nafikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Apatah lagi perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Nampak? Itu cara mudah Ahlu Sunnah. Jadi begitu juga sifat berkaitan dengan tempat. Memang dalam Al-Quran sebut Allah Subhanahu wa taala tu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Ada tak sifat tempat bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu tak disebut secara jelas. Tak disebut di dalam Al-Quran, tak disebut di dalam hadis. Allahu lahu makan, katakan. Allah baginya tempat. Tak disebut secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tapi disebut Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Kama yaliqu bi jalali, seperti mana yang layak baginya. Tapi mai puak-puak Jahmiyah ni, tak boleh kata Allah bersemayam atas arasy. Bahkan pelampau mereka lagi dahsyat. Bila membahaskan tentang Allahu Sami'un bila sama'. Kan Sami'un merupakan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka sampai ke tahap nak menafikan semua ni. Allah Maha mendengar tanpa pendengaran, Allah Maha melihat tanpa penglihatan, Allah Maha ni tanpa ni, Allah Maha ni. Melampaunya nak nafikan. Kita tak boleh, kita kena ingat. Kita kena tetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan, kena nafikan apa yang Allah dan Rasul nafikan. Apa yang mereka diamkan, maka kita kena diamkan. Jangan pandai-pandai duk pergi rodek. Maksudnya jangan pandai-pandai kita nak pergi topak ikut suka kita. Tak boleh. Sebab ini ilmu ghaib. Perkara-perkara yang ghaib,
yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, yang kita sendiri tak tahu. Kita bertemu dengan Allah? Tak, kita hanya melihat sifat-sifat Allah melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu saja. Okey. Jadi golongan Jahmiyah ni dalam isu iman juga menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu kata mereka iman itu adalah ma'rifah, pengetahuan. Tahu. Bila tahu tentang Allah berarti seseorang tu dikategorikan sebagai beriman. Al-ma'rifah, pengetahuan. Ada pengetahuan tentang Allah, ada pengetahuan tentang Nabi, ada pengetahuan tentang para malaikat, ada pengetahuan tentang Alkitab, ada pengetahuan tentang hari kiamat, ada pengetahuan tentang qada dan qadar dan segala-galanya. Maka seseorang itu telah dikategorikan beriman. Apa implikasi dia? Syaitan beriman, Fir'aun beriman. Akhirnya kemudian paderi-paderi ataupun orang Kristian yang mengkaji ilmu Islam, walaupun mereka tidak memeluk Islam, mereka juga dikategorikan sebagai beriman. Abu Talib, bapa saudara Nabi, juga akan dikategorikan sebagai beriman. Itu implikasi dia. Jadi kita tak boleh jadikan nak berlawan dengan mereka. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bukan sekadar pengetahuan. Nak lawan dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah tadi, iman, amalan itu bukan semuanya merupakan syarat kepada sahnya iman. Sebaliknya ada juga amalan merupakan syarat kepada kesempurnaan iman. Ada juga seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu selama mana dia tak kasihi saudaranya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Tidak beriman di situ bermaksud tidak sempurna iman. Bukan tak sah iman, batal iman, gugur, jadi kafir. Tak. Jadi sebab tu kita beza dengan golongan Khawarij dan juga golongan Mu'tazilah. Sebab tu golongan Khawarij Mu'tazilah tengok orang minum arak boleh jatuh kafir. Jadi ini perbezaan itu jelas. Adapun golongan yang ketiga, golongan Karamiyah. Golongan Al-Karamiyah ni pengasas dia jelas Muhammad ibn Karam. Muhammad ibn Karam wafat pada tahun 250 Hijrah, di mana di sisi dia Muhammad bin Karam. Dia ni Muhammad bin Karam ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia seorang yang baik. Dikenali sebagai seorang yang baik. Bukan kata orang jahat, berbunuh orang, bermaki orang, tak. Dia dikenali sebagai orang yang baik. Ya. Cuma dia banyak terlibat dengan hadis-hadis yang palsu. Sebab itu pernah dibawa hadis yang diriwayatkan oleh beliau Muhammad bin Karam kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dibawa hadis kepada Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi, Al-imanu la yazid wa yanqus. Iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ni, dia bawa hadis tu. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Man qala bihadha istawjaba ad-darb asy-syadid wal habs at-tawil. Sesiapa yang menyebut perkataan seperti ini, maka wajiblah ke atasnya pukulan yang kuat dan juga penjara yang lama. Sebab itu bukan hadis Nabi SAW. Begitu juga tak ada hadis Nabi iman tu bertambah dan berkurang. Tak ada hadis. Perkataan tu tak ada. Tetapi hadis-hadis dan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyokong, yang membawa kepada membuktikan iman bertambah dan berkurang tu banyak. Cuma tak ada daripada perkataan Nabi kata iman bertambah dan berkurang. Seperti mana tak ada iman itu tak bertambah dan tak berkurang. Nampak? Okey, jelas. Jadi di sisi Karamiyah ni, Muhammad ibn Karam, menurut akidah dia, kepercayaan dia, iman itu memadai dengan berkata dengan lisan saja. Al-qaulu bil lisan, cakap dengan mulut aku beriman, kira iman. Maka automatik di sisi beliau, orang munafik itu beriman ke tak? Beriman. Kamilul iman, sempurna iman. Sedangkan di sisi Ahlussunnah tak. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita kena ingat lah, kita mengaji ni bukan nak balik lagi dia tu macam tak beriman lah. Tak. Sebab hukuman iman kat atas hati-hati manusia ni, benda ni kita tak tahu. Benda ni adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak tahu perbahasan Ahlussunnah wal Jamaah tentang isu iman ini sangat serius. Tapi bukan bererti untuk mendidik kita menghukum orang-orang lain. Ini bukan mendidik untuk kita hukum. Cuma kita nak tahu isu berkaitan dengan iman ini dibicarakan panjang lebar oleh Ahlussunnah wal Jamaah.
antara kitab yang popular membahaskan tentang iman adalah Kitabul Iman oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Fokus tentang iman sahaja. Apa maksud iman, cabang-cabang dan sebagainya. Okey. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi susun kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dia datangkan semua hadis yang berkaitan dengan iman dan cabang-cabang iman. Yang mana dia bermula dengan hadis iman itu ada 70 lebih cabang. Bermula dengan hadis itulah. Dia cuba senaraikan ke semua hadis-hadis yang berkaitan dengan 70 cabang iman tersebut. Membuktikan bahawasanya betapa ulama-ulama ahlu sunnah memandang serius isu iman. Sebab bertujuan untuk kita memperbetulkan iman kita dan iman saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Okey. Jadi kalau dia kata berkata dengan lisan saja, maka ini jelas menyelisih ahlu sunnah. Sedangkan ahlu sunnah itu berkata dengan lisan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Adapun yang keempat, Al-Asy'ariyah, golongan-golongan Al-Asy'ariyah. Dalam isu memberikan pentakrifan iman, golongan Al-Asy'ariyah ini menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah dalam memberikan pentakrifan iman. Kata mereka, al-iman, iman itu adalah huwa tasdiq wal iqrar, iaitu dengan membenarkan dengan hati, membenarkan. Jadi itu pentakrifan yang diberi. Kalau kita kata membenarkan dengan hati, dia implikasi dia, membenarkan saja dengan hati, implikasi dia orang yang tak beramal itu pun akan dikategorikan sebagai orang yang beriman. Sebab dia kata apa? Sebab aku benarkan dengan hati aku. Aku percaya apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Aku tak bohong. Cuma aku tak mayang saja. Cuma aku tak buat ibadat saja. Cuma aku tak buat baik saja. Apa masalahnya? Nampak? Tuan-tuan sekalian. Jadi itu golongan Al-Asy'ariyah, di mana pengasas aliran ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana kalau kita lihat di dalam negara kita ni, mereka lebih cenderung kepada mempraktikkan akidah Al-Asy'ariyah. Sebenarnya kita masyarakat tak tahu. Kebanyakannya orang awam tak tahu. Tak tahu dari sudut perbincangan ni. Perbincangan apa itu akidah Al-Asy'ariyah, apa itu akidah Al-Maturidiyah, tak tahu. Cuma yang kita tahu, kita diajak daripada kecil sifat 20. Dan jangan siapa-siapa pun kata apa pada sifat 20. Itu yang kita belajar daripada kecil. Kita belajar sekali dengan dia punya lagu dia, sekali dengan dia punya ni, itu kita hafal. Apa ni, ilmun yaqinun, apa dia sifat 20 lupa dah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith dan sebagainya. Sampai lupa dah sifat 20 tu, lama tak mengaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dididik dengan itu. Apa yang kita tahu pasal akidah Asy'ariyah? Tanyalah orang awam. Tanyalah pipi, tanya mana-mana, tahu dak akidah Asy'ariyah tahu? Mungkin ada yang kata apa dia? Tak tahu. Yang kata Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia mengaji sifat 20 tu akidah siapa? Apa asal usulnya? Siapa jelaskan kepada masyarakat yang duk kata kita ni mengaji sifat 20? Apa penjelasan kita kepada masyarakat tentang sifat 20 ni? Apa perbincangan ni? Pun tak tahu. Orang tak tahu. Cuma yang didoktrinkan kepada masyarakat awam oleh sebahagian daripada orang-orang tak bertanggungjawab, di mana kata mereka, sesungguhnya siapa-siapa yang kata menolak sifat 20 ni, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan ni. Siapa tolak, dia tak kira hak siapa tolak. Dia tak kira benda apa sifat 20 tu. Asal usul dia bagaimana? Zaman Nabi ada kan Nabi duk nyanyi ramai-ramai dengan Abu Bakar dengan Umar, Allahu wujud qidam baqa? Adakah di zaman Nabi SAW Nabi mengajar menyusun sifat-sifat ni daripada 13, 7, rangkum semua sekali jadi 20 sifat, gabungan Maturidiyah, gabungan Al-Asy'ariyah? Adakah benda ni di zaman Nabi SAW? Rongkaikan benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekarang ni kalau kita bincang macam ni, dia akan membawa kepada ustaz ni dia tolak sifat 20. Jadi ini problem dia. Bahkan dia cuba karang susun dalil tentang kewujudan Allah, dalil tentang qidam, dalil tentang baqa, dalil. Dia cuba datangkan dalil.
Cuma yang difahami dalam masyarakat kita selama ni, sifat Allah ada berapa? 20. Tapi yang cerdik sikit, dia habaq kepada masyarakat, sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Yang lain sunat lah. Kalau saya bagilah satu contoh cukup lah. Nama-nama Allah yang 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Walaupun susunan tu di riwayat susunan tu dalam Sunan At-Tirmidzi tu dipertikaikan oleh para ulama, bahkan Al-Imam At-Tirmidzi pun pertikaikan susunan 99 tu. Tapi walau bagaimanapun, Ar-Rahman sifat Allah. Ar-Rahman tu nama Allah. Allah nama dengan nama Ar-Rahman. Dia bersifat tak dengan sifat Ar-Rahman? Ya. Situ saja ada 99 dah. Lebih tak lebih 20? Lebih. Ada. Nak kira kena. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama-nama dan terangkum di dalamnya segala sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka itu kita perlu fahami, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi golongan Al-Asy'ariyah ni yang mana dibangkitkan oleh akhir-akhir ini sebahagian ilmuwan mendukung kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu terdiri daripada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mereka membawa perkataan-perkataan beberapa tokoh, Al-Imam As-Sanusi, Al-Baghdadi. Di mana perkataan-perkataan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada siapa? Adakah daripada sahabat Nabi ataupun daripada Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Tak ada. Yang menyatakan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnati wal Jamaah sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpijak di atasnya pada hari ini. Sebab itu kata Al-Imam Malik ibn Anas, sesuatu yang suatu ketika dahulu, yakni di zaman Nabi, tak dikenali sebagai agama, maka pada hari ini juga dia bukan merupakan agama. Kalau zaman Nabi tak disebut sebagai agama, tak disandarkan kepada agama, maka pada hari ini perkara tersebut tak boleh disandarkan kepada agama. Maka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak payah mengaku mana kelompok main ni nak mengaku kami Ahlus Sunnah, sesuaikan prinsip-prinsip kamu, cara beragama kamu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menyelisihi, memang ramai berebut nama Ahli Sunnah ni. Seperti mana ramai berebut title Datuk lah. Walaupun tak layak pun. Berebut title nak bagi jadi doktor, nak jadi profesor, walaupun tak layak. Nampak? Jadi ini problem yang berlaku. Jadi itu Al-Asy'ariyah, pengasas dia Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana imam ini akhirnya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, golongan-golongan Murji'ah. Murji'ah ni berasal daripada perkataan irja', sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Okey, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin, surah Al-A'raf ayat 111. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan peristiwa antara Musa, Harun dan Firaun. Kan apabila Musa dengan Harun pergi jumpa Firaun, nak menasihati Firaun, kemudian Musa datangkan petunjuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian pengikut ni bertanya, apa yang kami nak buat pada Musa ni? Maka mereka berkata, qalu arjih, tak apa, tunggu saat. Tunggu, jangan ambil apa-apa tindakan lagi ke atas Musa dan saudaranya. Wa arsil fil madaini hashirin, dan Firaun ni dia hantar orang-orang supaya cari tukang sihir di pekan-pekan di bandar-bandar dia. Buat mai semua tukang sihir nak lawan dengan Musa. Jadi perkataan al-irja, Murji'ah tu berasal daripada perkataan arjih. Arjih tu maksud dia tunggu, tahan, lewatkan, jangan ambil tindakan dulu. Jadi apa dia kaitan perkataan tunggu, lewatkan, jangan ambil tindakan dulu ni dengan perkataan Murji'ah? Kerana golongan-golongan Murji'ah ini mereka melewatkan takhir al-iman 'anil amal, ataupun takhir al-amal 'anil iman.
melewatkan iman daripada amalan. Ataupun melewatkan amalan daripada iman. Terbalik. Melewatkan amalan daripada iman. Maksudnya di sini, mereka berakidah dan mempercayai bahawasanya iman itu dia statik. Dia tidak ada hubung kait dengan amalan. Jadi bila orang buat apa pun, buat perangai apa pun, di dalam hatinya masih ada lagi iman. Sebab tu macam kita sebut pada sesi yang lalu, iaitu kalau sebagian orang dia buat maksiat, apa masalah aku buat maksiat? Yang penting hati aku baik. Kita cerita minggu lepas kan, golongan-golongan yang suka menjaharkan, suka menonjolkan kemaksiatan, dan dia berbangga dengan maksiat dilakukan. Semalam aku pergi disko, siapa pun tak boleh masuk, aku boleh masuk. Amboi, dia berasa syok, dia berasa cerita lagu syok. Tapi bila kita kata, apa hang buat ni tak baik ni, hang duk kata gitu kat aku, hang tahu apa ni? Ni, hati aku ni lagi mulia daripada hang. Dia pergi kepada hati. Jadi dia perasan sendiri. Dia duk kira, setidak-tidaknya dia kata, aku ni tidak, orang panggil apa? Hipokrit. Aku ni tidak hipokrit. Jadi ini salah satu salah faham. Sebenarnya bila kita bahaskan iman di sisi Ahlus Sunnah itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi itulah 5 kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam pentarifan iman, dalam hakikat iman. Jadi prinsip iman sisi Ahlus Sunnah ni senang, dua. Pertama, iman itu bertambah dan berkurang. Dan kedua, iman itu terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Ataupun kita kata perkataan dan perbuatan, dan bertambah dan berkurang. Okey. Dua tu. Faham betul-betul yang ni. Iman, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i juga dinukilkan daripada beliau berkata, iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Bahkan dalam bab yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang kita baca sikit hari tu ni, dia sebut awal-awal babu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Bab pada menyatakan perkataan Nabi, Islam itu terbina atas 5 perkara, iaitu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jadi dia menjelaskan maksud rukun Islam tu lah. Rukun Islam tu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatain tu kan. Kemudian solat, zakat, puasa, haji. Dan Imam Al-Bukhari menjelaskan konsep iman tu, perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Prinsip-prinsip iman di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Okey, jelas ha? Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung bacaan kita pada hari ini. Qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Bukhari bawa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bab ni nama tajuk, ni bukan hadis ni. Nombor 1 ni bukan hadis, ni nama tajuk. Dalam tajuk Imam Bukhari bawa satu hadis, dia bawa beberapa ayat Al-Quranul Karim. Okey. Hadis kita dah baca dah satu. Islam terdiri daripada 5 perkara, dibina atas 5 perkara, yakni 5 rukun lah. Itu hadis. Kemudian dia bawa firman Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian ayat yang lain, wazidnahum huda. Kemudian ayat yang lain, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Kemudian ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian ayat yang lain, wa qawluhu wa yazdadal ladzina amanu imana. Kemudian ayat yang lain pula, wa qawluhu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Kemudian ayat yang lain, wa qawluhu jalla dzikruh fakhshawhum fazadahum imana. Kemudian ayat yang lain, yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta kepada Allah dan benci kerana Allah merupakan sebahagian daripada iman. Okey. Jadi maksud dari bawah ni, sabda Nabi, Islam dibangun atas 5 dasar, yang bererti iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang sebagaimana firman Allah, maksudnya supaya keimanan mereka bertambah. Surah Al-Fath ayat yang keempat. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Surah Al-Kahfi ayat 13. Dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Surah Maryam ayat 76.
Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Ayat surah Muhammad ayat yang ke-17. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, surah Al-Muddathir ayat 31. Kemudian, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambahkan keimanannya. Surah At-Taubah ayat 124. Kerana itu takutlah kamu kepada mereka, maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka. Surah Ali Imran ayat 173. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Surah Al-Ahzab ayat 22. Mencintai dan membenci kerana Allah juga merupakan sebahagian daripada iman. Jadi kesemua ayat-ayat Al-Quran ni yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ni Fathul Bari, beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan keseluruhan ayat ini. Al-Imam Al-Bukhari cuba membuktikan kepada kita bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu terdiri daripada perkataan dan perbuatan. Jelas ha? Okey. Jadi itu tuan-tuan puan sekalian. Kalau perhati balik, itu satu contoh lah kita ambil nak membuktikan bahawasanya iman itu perkataan dan juga perbuatan. Antaranya, kalau kita tengok di dalam ayat di sini, kita tengok mula-mula sekali bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti kenyataan Al-Imam Al-Bukhari ini, liyazdaru imana ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah. Ini dalil menunjukkan iman manusia itu ada tambah. Bila ada tambah, ada kurang tak? Ada. Okey. Ayat yang kedua, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, menunjukkan bila tambah petunjuk, iman tu akan meningkat. Dalil iman tu meningkat. Kemudian wa yazidullahu alladhina tadaw huda, kami tambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk, juga menunjukkan dalil iman tu naik. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan mereka-mereka yang mendapat petunjuk akan bertambahlah petunjuk mereka dan akan didatangkan kepada mereka ketakwaan, juga menunjukkan penambahan iman. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan sesungguhnya telah bertambahlah kepada orang-orang yang beriman itu keimanan mereka. Okey. Kemudian ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana. Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambahkan keimanannya. Jadi juga dalil menunjukkan iman tu bertambah. Surah turun saja, surah bagi orang yang beriman, macam mana nak tambah iman dia? Baca. Bila baca, membuktikan dalil iman tu terdiri daripada perkataan. Perbuatan membaca Al-Quran, perbuatan membaca Al-Quran, perbuatan mengimani Al-Quran, itu menunjukkan iman juga adalah perbuatan, perkataan dan perbuatan. Perkataan lisan, perkataan hati, perbuatan anggota badan dan perbuatan hati itu sendiri. Kemudian di sini kalau tengok ayat-ayat yang terakhir, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan ketundukan, yakni ketaatan. Juga menunjukkan bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Jadi semua ayat ini membuktikan iman bertambah dan berkurang. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari datangkan perkataan beliau, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta sesuatu kerana Allah dan benci sesuatu kerana Allah adalah sebahagian daripada iman. Kerana itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Hadis Umamah Al-Bahili, beliau Nabi SAW bersabda bahwasanya sesiapa yang mencintai sesuatu kerana Allah, membenci sesuatu kerana Allah, memberi sesuatu kerana Allah, melarang sesuatu kerana Allah, maka sempurnalah iman dia. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu, yakni tidak sempurna imannya selama mana dia tidak mengasihi saudaranya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu selama mana aku tidak dia kasihi lebih daripada mak ayah dia, anak-anak dia, manusia umumnya. Jadi ini semua yang menunjukkan bahawasanya cinta sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebahagian daripada iman. Okey, clear?
Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di situ dululah. Awai. Bagi kita ada soalan. Soalan apa? Okey, sila. Merundah ke arah hadapan dilarang. Ketika solat kita dilarang merundah ke hadapan. Okey. Pertanyaan di sini, adakah bermaksud Allah berada di hadapan kita ketika kita tengah solat? Itu pertama. Soalan kedua, Okey. golongan Jahmiyah berkata tangan Allah memang tak sama dengan kita. Tapi kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, bermaksud kita telah mentubuhkan Allah. Okey. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan ni? Okey. Bismillah. Soalan yang pertama, memang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalan yang pertama tadi tentang orang yang meludah dalam solat. Kita tak boleh meludah di depan. Kita boleh meludah ke kiri, di bawah, sama ada di hujung kain kita ataupun di bawah tapak kaki kiri. Jadi tengah solat kita boleh ludah. Ludah tak boleh? Boleh ludah. Tapi itulah, kita nak meludah dalam keadaan masyarakat kita tak faham. Sebab tu kena cerita. Kalau tak cerita sampai bila nak tahu? Kata boleh ludah, ni duk tahan. Jadi lagi dia kacau. Jadi tak boleh. Jadi dia harus kita meludah. Ketika dalam solat. Begitu juga kalau sekiranya meludah biasa, meludah kerana selsema ataupun meludah kerana ada kahak, ataupun meludah kerana seolah-olah seperti meludah kerana berasa kita dapat gangguan syaitan dan sebagainya, seperti yang telah kita ceritakan sebelum-sebelum ni daripada hadis Nabi SAW yang syaitan yang bernama Khinzab yang khusus kerjayanya mengganggu manusia solat semata-mata. Dia punya pangkat dia tu, KPI dia. Okey. Jadi itu satu. Jadi ke depan ada kiblat. Kita kena ingat umum ayat-ayat Al-Quranul Karim, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mana-mana kamu menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bila kita salat, bila kita berarah kiblat, berarti kita menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak disebut secara jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekadar penelitian saya, tidak disebut secara jelas di dalam hadis larangan ludah ke depan kerana depan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tak disebut secara jelas. Cuma difahami dalam hadis ayat-ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain, bila kita menghadap kiblat ketika mana kita bersolat, berarti kita menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang kedua, pasal isu Jahmiyah tadi ni. Jahmiyah dari sudut mengatakan Allah tak serupa dengan makhluk, dia sama dengan ahli sunnah. Allah tak serupa dengan makhluk. Kita ahli sunnah, kita salaf, ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW, para sahabat juga mengatakan Allah tak serupa dengan makhluk. Itu prinsip. Allah sebut di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Settle. Sebab tu kita tak payah duk peningkan dan membingungkan kepala kita. Duk khayal, tak payah khayal. Allah tak serupa segala sesuatu. Settle. Full stop. Cuma Jahmiyah ni, mereka ni sebenarnya kononnya nak berniat baik. Kerana apa tuan-tuan dan puan sekalian? Dia berkata kalau kita kata Allah ada tangan, bererti kita menyamakan. Dia ambil bererti tu, dia ambil kefahaman sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, beruk ada tangan tak? Okey, kalau macam tu kita tak boleh kata manusia ada tangan ataupun beruk ada tangan. Sebab apa? Sebab bila kita kata beruk bertangan, berarti beruk tu manusia. Bila kita kata kita bertangan, berarti kita beruk. Anjing berkaki apa tidak? Manusia ada kaki ke tidak? Bila kita kata anjing, bila kita kata kita berkaki, jangan kata kaki, tak boleh. Saya hang jadi anjing. Pasal apa? Pasal anjing juga ada kaki. Jadi kita kena faham penggunaan pengistilahan hal-hal yang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bergantung pada perbezaan. Kalau makhluk dengan makhluk yang lain pun, manusia dengan binatang pun, walaupun penyebutannya sama, hidung kita dengan hidung khinzir. Jangan tak kata hidung. Kalau kita kata hidung, kita sama dengan khinzir. Tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Penggunaan perkataan yang sama, hidung juga hidung, tetapi hakikatnya berbeza. Apatah lagi makhluk dengan Allah. Makhluk dengan pencipta. Walaupun Allah sebut dia ada tangan ke, dia ada betis ke, dia ada jari ke, pasti jarinya tidak akan sama dengan jari manusia.
Disebut di dalam hadis tentang jari Allah Subhanahu wa taala, inna qulubal 'abd baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Benar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Iaitu sesungguhnya hati hamba-hamba itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Berapa jari Allah? Wallahu alam. Bagaimana jari Allah? Wallahu alam. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala pengertiannya, jangan menggunakan akal kita yang pendek untuk menggambarkannya. Yang penting ia tidak serupa dengan makhluk, yang penting ia bersifat sempurna. Itu adalah prinsip-prinsipnya. Jelas? Ke dia. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu pengajian akidah ahli sunnah ni mudah. Dia tak ni. Pasal apa kita tak boleh kata ni? Pasal apa kita tak boleh kata ni? Pasal apa kita kena takwil lagu ni? Pening, memeningkan. Ini adalah bentuk pemikiran dan falsafah dalam mengajar ilmu agama. Ni salah. Wallahu a'lam. Ya. Itu perkataan apa ni para ulama-ulama ahli sunnah dan juga sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Amirruha kama ja'at bila kaif. Iaitu lalukan perkara tersebut tanpa membagaimanakan. Maksudnya bila kita berhadapan dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan ke, wajah ke, bila kaif, tanpa membagaimanakan, jangan membagaimanakan. Lalukan saja. Yang penting kita faham itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu mudahnya kita nak faham akidah ahli sunnah ni. Dia tak complicated sangat. Saya heran kadang-kadang orang kata, tengok tu, kami mengaji sifat 20 tahun. Apa pasal payah sangat? Sahabat Nabi kan senang radhiyallahu anhu ajma'in. Mamat ni nak cerita betul sahabat Nabi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk berapa hari? 2-3 hari. Kadang-kadang berapa jam berjumpa dengan Nabi. Peluk Islam, balik kampung dia Islam dah satu kampung. Tak payah pening ngaji sebab 20 tahun. Ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa? Pasal dia faham konsep iman tu yang sebenar. Mudah ni iman di sisi ahli sunnah. Quran dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah jelas tentang penjelasan iman itu sendiri. Allahu a'lam. Okey. Sekarang makin rancak di masjid para ustaz membincangkan tentang akidah. Ustaz ni mengeluarkan dalil seperti Allah tu dekat dengan kita dan menyatakan sesiapa yang mengatakan Allah punya tangan dan lain itu tidak sah sebagai ahli sunnah. Apakah approach bila kita hadir masjid yang ada ceramah seperti itu? Approach masjid yang ada itu tak happy mengaji lah. Dia cerita dia macam ni. Dia dibahaskan oleh para ahli ilmu tentang kita duduk di dalam majlis-majlis yang ada di sana cercaan-cercaan ke atas ahli sunnah, cercaan-cercaan ke atas agama Allah Subhanahu wa taala. Umum lah ni, umum. Begitu juga kesalahan kerancuan dalam masalah akidah, lebih baik kita ketepikan. Jangan pidukkan, tak apa-apa kita nak kaji. Melainkan kita dah tahu membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Pi untuk membuat analisa. Macam saya cerita, macam kita nak bahaskan pasal baca buku lah. Kita kata buku, kitab ni, kita nak beli kitab ni banyak-banyak. Kita kena tahu pengarang dia, kita kena tahu ni dia, kita kena tahu ahli sunnah tak ahli sunnah, kita kena tahu hadis sahih tak sahih. Kitab yang kita beli tu kan. Tujuan dia supaya senang kita baca. Tak ragu-ragu dah. Tapi kalau kita beli tak kenal pengarang apa, entah apa tidak apa semua, kita pun baca, ini macam mana? Melainkan kita tahu buat analisa. Kita tahu bezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Begitu juga para ustaz-ustaz ni semua. Memang kita tak nafikan pada kebenaran itu ada pada sesiapa. Selalu saya ulang ayat ni. Kebenaran ada pada sesiapa pun. Termasuk kebenaran itu ada pada syaitan pun. Memang ada pada syaitan kebenaran. Kita wajib menerima kebenaran dari sesiapa sahaja. Tetapi untuk kita menuntut ilmu, isu yang berbeza. Menuntut ilmu wajib pilih guru. Kalau kita nak hantar anak ni, nak periksa SPM ni, hantar anak ambil guru matematik yang terbaik dalam KL. Siapa guru matematik yang terbaik, tak apa, berapa pun panggil main rumah. Bayar berapa pun tak kira, yang penting anak boleh berjaya. Kenapa kita pilih guru? Sebab kita nak yang terbaik. Begitu juga dalam isu beragama, kita kena pilih guru betul-betul, kelas betul-betul, agar kita mendapat penjelasan-penjelasan tentang agama sesuai dengan petunjuk Nabi. Bukan sesuai dengan guru tu punya idea. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang selalu saya ulang, kita tidak boleh mengikat agama kepada individu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak boleh bergantung tentang agama kepada saya secara batang tubuh. Tetapi kena bergantung kepada agama melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk dan kefahaman sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu satu kemestian.
Wallahu a'lam. Okey, seterusnya ini isu merdeka seksualiti ni, hak sama rata, seksual gay, lesbian, maknyah, pondan, bapuk, tomboy, pengkit, seks luar tabi'i. Minta komen keras dalam kurungan. dia macam ni lah tuan-tuan dan puan sekalian. Cerita dia pasal ni kesemuanya sebenarnya mereka menggunakan nama hak asasi manusia. Sebelum ni isu Syiah juga guna nama hak asasi manusia. Kemudian isu tauliah juga ada pihak menggunakan nama hak asasi manusia. Isu merdeka seksualiti juga pihak menggunakan hak asasi manusia. Isu nak buat demonstrasi, bersuara, maki hamun, kutuk dan sebagainya di jalanan dan sebagainya juga menggunakan atas nama hak asasi manusia. Sebenarnya ini adalah satu doktrin barat. Dia create isu, dia nak tujuan nak mencapai objektif dia supaya manusia ini diberi kebebasan mutlak. Cara macam mana kita nak hancurkan manusia adalah menjadikan manusia itu tidak berdisiplin, tidak terpengaruh dengan mana-mana undang-undang. Itu cara dia nak menghancurkan manusia. Kita nak hancurkan manusia, tuan-tuan dan puan sekalian, abang kata langgar lampu merah cukup. Cukup. Jangan siapa ikut lampu merah. Hak asasi manusia tak boleh. Siapa berhak untuk nak halang aku jalan? Jadi ini adalah usaha, ni doktrin yang teruk ni tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sewajarnya kita perlu seluruh umat Islam, sama ada yang berada di peringkat tertinggi, peringkat kerajaan, penguatkuasaan, kemudian institusi-institusi, sama ada pengajian ke dan sebagainya, semua institusi ini, NGO Islam, semua masyarakat, semua individu Muslim wajib bangkit dan membantah perkara seperti ini. Membantah bukan dengan emosi, tak payah buat demonstrasi lah, tak payah buat kita nak himpun duduk di dewan mana-mana, tak payah. Perkara-perkara tersebut takat-takat nak semangat 2-3 hari balik tidur, tak jadi. Kita biar membantah dengan ilmu dan hikmah. Kita membantah dengan ilmu, melalui penulisan, melalui ceramah-ceramah, melalui kuliah-kuliah ilmu, melalui forum, melalui wacana, melalui seminar. Biar benda tu berbekas dan berkesan. Kita boleh buat macam contoh orang dah buat jom hebah tu kan. Tak boleh sebut. Mereka tak boleh buat tu rata cerok. Ya, kita pergi buat perkara-perkara seperti itu harus. Kita kata okey, pro tauhid, anti syirik. Contoh, kita buat satu macam program seperti itu, pergi mana-mana, buat di Perlis, lepas tu pindah pergi sana pula. Kita menyuruh manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita ada program, kita ada pengajian 2-3 hari, kemudian kita ada seminar, kita ada ceramah, kita ada majlis yang bermanfaat, ada kelas khusus untuk betul bacaan Quran. Contoh, boleh buat. Siapa promosi tak pandai? Dalam bab lagu-lagu ni hampa pandai promosi Elton John, tapi dalam bab ni hampa terlibatlah promosi lah sama. TV pun kena memainkan pendekatan, kena memainkan peranan. Promosilah benda ni bagi betul-betul. Kalau program-program jom-jom macam ni semua dipromosikan berbulan-bulan sebelum, kami akan muncul di Perlis 6 bulan lagi. Contohlah. Ini nak mai berapa bulan lagi nak mai. Budak dah boleh buat promosi. Yang ni fikirlah dah cerdik mengaji ni, advertising semua cerdik ni. Kena buat benda-benda seperti ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Apabila kita katakan hal seperti ini, yang kita bimbangnya, tokoh-tokoh yang sama terbabit dalam isu-isu penting politik negara. Isu yang sama. Maka pada hari ini kita nak bersuara apa? Sebelum ni sokong sangat. Tak boleh kata apa. Tak apa, kita support dia. Ini dalam bab lain. Dalam bab ni nak kata bahasa macam hari tu dia tolong aku, dia jadi bahasa segan lah. Tuan-tuan, dapat sebab tu kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dalam isu-isu yang seperti ini. Isu ni sangat serius. Mereka nak seru kepada supaya nak membudayakan merdeka seksualiti ni, nak biar semua anak pinak kita apa semua ikut suka, nak lelaki nak kahwin dengan lelaki, perempuan nak kahwin dengan perempuan. Sedangkan hal ini kita kena ingat, apabila Allah ceritakan tentang kaum Lut di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu Wa Taala di penghujungnya, wa ma hiya lizzalimin biba'id, tidaklah azab bala itu jauh daripada orang-orang yang zalim. Yakni kalau kita biar benda-benda ni berlaku, itu kaum Lut yang innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kamu telah melakukan perkara-perkara yang tak pernah dilakukan oleh manusia sebelum kamu di dalam alam ini.
Tak pernah buat. Depa mula-mula buat. Nabi Lut tawarkan anak perempuan dia. Ni anak perempuan aku duk ada. Tak mau. Nak lelaki juga. Sehingga kan malaikat dua orang yang ditugaskan Allah Subhanahu Wa Taala tu pun dia berkenan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini isu serius. Ini satu perkara yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhati-hati agar kita tidak mendapat laknat Allah bagi yang bersetuju. Yang herannya sebaris nama-nama yang duk ada tu, yang duk sapak tu, antaranya nama-nama Melayu. Saya tak mau kata Islam, wallahu alam Islam ke tidak. Nama-nama Melayu. Pasal apa? Benda ni boleh merosakkan akidah, boleh menjadikan seseorang tu syirik, sebab usaha untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Adi ibn Hatim datang kepada Nabi SAW selepas dia peluk Islam. Dia pakai salib. Nabi suruh cabut, dia buang. Kemudian Nabi kata, antum ta'buduna arbabakum, kamu sembah padri-padri kamu dulu. Nabi baca ayat Quran, apa ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kamu dulu ni mengambil ke Yahudi, padri-padri kamu, rabai-rabai kamu sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Kata Adi, aku dulu Kristian, aku tahu aku beragama macam mana. Kami tak pernah menyembah padri-padri kami. Dia kata kat Nabi. Maka kata Nabi SAW, bukankah padri-padri kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kamu mengikuti kehendak padri-padri kamu? Maka kata Adi, lagu tu betul lah. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah menunjukkan kamu sembah mereka. Jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, boleh terjatuh kepada seseorang tu kepada syirik. Syirik pada ketaatan yang boleh meruntuhkan kemurnian akidah dia, boleh meruntuhkan iman dia, boleh menjadikan dia kafir, keluar daripada Islam. Hati-hati. Kita bukan nak hukum mereka ni kafir. Tak, kita tak hukum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni kita membaca hukum untuk mereka. Siapa buat salah lagu ni, siapa buat salah lagu ni. Jadi ini isu serius. Semua kena bersuara. Demonstrasi tak payah buat. Memang saya cakap terus terang, benda-benda itu tidak bermanfaat. Sewajarnya kita mengambil pendekatan ilmu, pendekatan hikmah. Bagi ilmu, kalau semangat 2-3 hari habis isu habis. Orang tak cakap dah habis, diam. Tapi kalau kita berikan ilmu, praktik amalan seseorang itu akan terus konsisten. Dia faham, ini kehendak agama, ini kehendak Islam yang sebenar. Jangan masuk unsur-unsur politik dalam hal-hal dan isu-isu yang seperti ini. Ini kita bercakap atas nama Islam. Jadi Elton John tu tak payah duk main. Orang yang macam tu tak duk bawa main masuk dalam negara ni. Tak payah duk masuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak masuk apa orang yang seperti ini? Orang-orang yang menyuarakan secara terang-terangan, aku gay apa semua, aku syok, support. Ni apa ni? Ini satu hal yang sangat-sangat menduka citakan apabila dipromosikan. Orang seperti ini, macam dulu siapa dia main? Hak penyanyi hak menang American Idol, Mak Saleh, Justin Bieber tak masuk American Idol. Kita tahu apa dia? Nama apa? Lambert. Lambert. Adam Lambert. Ya. Nampak tuan-tuan sekalian, dia pun pandai kono. Tak apa. Dan itu realitinya. Adam Lambert, saya ingat main dalam 2 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Main. Itu pun secara terang-terangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, gay ya. Jadi kita patut dengan isu Allahu Akbar, lesbiannya dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini umat Islam kena tangani dengan serius. Kalau tidak, kesan implikasi dia, pertama, kita akan dekat dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ia akan membawa kepada keruntuhan moral akhlak yang sangat-sangat serius di kalangan anak-anak, remaja-remaja kita dan seterusnya. Ketiga, dia akan menyia-nyiakan usaha institusi agama dalam negara. Penat-penat di sekolah hajab, baca doa makan, baca doa nu. Nak besar-besar nikah sama jantina. Sia-sia mengaji. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia akan menyebabkan population kurang. Yalah, mana dah dapat anak? Population kurang. Kita nak tambahkan orang Islam, jumlah orang Islam. Dan ini yang dituntut oleh Nabi SAW. Tazawwajul waludul wadud fa inni mukathirun bikum yaumal qiyamah. Hendaklah kamu nikahi wanita-wanita yang mana mereka ini ada sifat kasih sayang dan boleh meramaikan anak. Aku berbangga dengan ramainya umatku di akhirat kelak. Jadi kurangkan umat Islam. Nampak? Yang keempat. Yang kelima, tidak akan ada lagi institusi perkahwinan. Sedangkan kita dituntut berkahwin di dalam Islam. Ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang mampu daripada kalangan kamu adalah kamu berkahwin. Fa innahu aghadda lil basar wa ahsan lil farj.
Sesungguhnya ia mampu untuk menjaga pandangan dan mampu untuk menjaga kehormatan diri. Jadi tak ada benda-benda seperti ini. Jadi ini implikasi yang sangat negatif. Jadi hati-hati kita dengan hal seperti ini. Kedua, perang di Yaman, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang boleh dilakukan sebagai orang Islam? Sekarang ni perang di Yaman, satu tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Damaj. Di Damaj dikepung oleh puak-puak Syiah Rafidah. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, soal apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utuskan doa untuk mereka, utuskan doa. Kita menyeru pada hari ini umat-umat Islam, masa ni lah kita nak buat kunut lah. Kita baca kunut nazilah dalam tempoh yang tertentu. Kita baca kunut nazilah, berdoa untuk kebaikan teman-teman dan saudara-saudara kita yang berhadapan dengan isu dan tekanan-tekanan daripada kelompok-kelompok pelampau-pelampau Syiah Rafidah ni. Yang mana pendukung-pendukung mereka ni sebahagian daripadanya pun telah menyebarkan ideologi dan pemikiran di dalam negara kita pada hari ini. Jadi berdoa untuk mereka, dan kemudian wallahu alam, saya tak pasti ada pihak-pihak di dalam negara ini yang berusaha untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Jadi kita minta tolonglah pihak-pihak mengambil tahu, mengambil berat isu yang seperti ini. Seperti mana saudara-saudara kita di Palestin berperang dengan Israel yang kafir, begitu juga saudara-saudara kita di Yaman berperang dengan Syiah yang mana agama mereka Syiah Rafidah, yang agama mereka telah disepakati oleh Ahlu Sunnah zaman berzaman, ijma' Ahlu Sunnati wal Jamaah, bahawasanya sesiapa yang berakidah dengan akidah Rafidah Imamiyah, Imam 12 ini, maka dia bukan lagi berkategori sebagai seorang Muslim, dia telah kafir. Ini adalah kesepakatan Ahlu Sunnati wal Jamaah zaman berzaman, akidah-akidah mereka yang jelas lah. Okey? Jadi hendaklah kita juga berusaha untuk menyalurkan bantuan kita untuk mereka apa yang kita mampu. Jadi saya tak pasti dari sudut ini, mungkin ada SMS disebarkan, maka pastikan kebenaran sumber SMS tersebut, kemudian fikirkanlah macam mana kita nak sampaikan bantuan pada saudara-saudara kita. Dan wasiat untuk menyampaikan bantuan ini juga telah diberikan oleh guru kami Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Dia yang wasiatkan dalam website sahab.net. Sahab.net, dia telah mewasiatkan agar kita semua berdoa kepada teman-teman saudara-saudara kita di Yaman. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali merupakan salah seorang tokoh ilmuwan, tokoh ulama di Saudi yang boleh dikategorikan sebagai ulama senior pada zaman ini, yang pakar dalam bidang hadis dan al-jarh wa ta'dil. Jadi beliau yang menyatakan seruan ini secara jelas. Jadi kita mohonlah sahabat-sahabat kita berdoa yang paling penting, kerana doa yang paling kuat kedudukannya, dan seterusnya menghulurkan bantuan apa yang termampu. Wallahu a'lam. Kemudian ini banyak ni, bismillah. Ustaz, macam mana kita nak dapat haji yang mabrur? Haji yang mabrur tengok TV ya. saya tuan-tuan dan puan sekalian, haji yang mabrur ni, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ila al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ada bahaskan tentang cara untuk kita dapat haji mabrur. Ada 5 kata beliau. Antaranya yang pertama sekali ikhlas. Ikhlas kerana Allah dalam pelaksanaan. Kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bersabar. Bersabar. Kemudian yang keempat, redha dengan apa yang berlaku. Redha dengan apa yang berlaku. Dan yang kelima, kita melazimi doa-doa yang sabit daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ini antara cara untuk kita memperolehi haji yang mabrur. Ikhlas, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabar, kemudian redha dengan apa yang berlaku, kemudian berdoa, berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ringkasnya untuk mendapat haji yang mabrur, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kalau kurang usaha-usaha nak ikut sunnah Nabi, kurang, ikhlas dah. Tak boleh. Okey, kemudian ikut sunnah Nabi dah ikut dah, tapi tak sabar pula, tak redha dengan apa yang berlaku. Diduga dengan kesempitan masa, diduga dengan kesihatan pun dah mengamuk pelik dah. Biasalah gula tinggi. Jadi dia memang tak ubah nak betul sikit dalam tempoh tertentu. Jadi yang tu tolak tepilah kalau gula tinggi tu. Kemudian dan yang penting berdoa. Berdoa dengan doa yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah. Ini doa kita doa, ambil buku ni baca doa, kita tanpa kita meneliti doa ni sabit tak sabit daripada Nabi SAW. Kemudian baru kita minta apa yang kita nak minta. Lazimi doa Quran Sunnah dulu. Kemudian baru kita minta apa yang kita nak minta. Wallahu alam. Ustaz, hari Arafah jatuh hari Sabtu.
Untuk membezakan daripada puasa Yahudi, perlukah kita berpuasa pada hari Jumaat juga? Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya kita puasa pada hari yang ke berapa? 9. Kita puasa pada 9 Zulhijjah. Jadi asalnya kita puasa pada 9 Zulhijjah tu kategori dia kategori zawatul asbab, puasa yang bersebab. Puasa yang bersebab sama seperti solat yang bersebab. Solat bersebab seperti solat tahiyatul masjid. Kita masuk, kita nak duduk, maka kita kena solat. Dan solat tersebut tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun pada waktu yang dilarang, kena solat tak kena? Tetap kena solat walaupun pada waktu dilarang. Sebab apa? Sebab kita nak duduk, masuk masjid dan nak duduk dalam masjid. Dia dikategorikan sebagai solat yang ada sebab. Contoh, berlaku gerhana matahari, walaupun pada waktu yang dilarang, waktu lepas asar, kita salat juga gerhana sebab berlaku gerhana matahari. Dan begitu juga yang seterusnya. Begitu juga dalam isu yang seperti ini, sebab kita pada saat itu. Cumanya para ahli ilmu mengambil pendekatan umum apabila terdapat hadis-hadis umum tentang larangan puasa pada hari Sabtu. Maka nak selesaikan isu ni, no problem, puasa hari Jumaat dan Sabtu. Jangan Jumaat dan Ahad. Sabtu dan Ahad sudah. Ahad tu raya haram puasa. Ya. Puasa pada Sabtu melainkan yang difardukan saja. Okey. Sekarang ni puasa Arafah fardu ke? Puasa Arafah adalah sunat. Puasa hari Arafah adalah puasa sunat. Pendekatan yang saya katakan tadi, ahli ilmu mengambil pendekatan apa? Pendekatan menyatakan puasa pada hari Sabtu dia terkait dengan zawatul asbab. Dia terkait dengan puasa bersebab. Cuma oleh kerana kita nak mempraktikkan umum juga hadis larangan puasa khusus pada hari Sabtu, maka kita puasa hari Jumaat dan Sabtu. Keluar daripada sebarang perselisihan. Wallahu a'lam. Ya, macam mana? Sebab dia bersebab. Ya. Kita ikut Saudi. Pada hari Arafah, pasal hari Arafah bermula bila? Hari Arafah hari yang ditentukan, tarikhnya berlaku jatuh pada hari Sabtu. Maka kita berpuasa pada hari Sabtu. Walaupun kita awal 5 jam, awal berapa jam. Sebab umum hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu bergantung pada Arafah. Cumanya dia akan berlaku isu bila berlaku perselisihan antara Saudi dan juga negara kita. Berlaku negara kita waktu lain, Saudi waktu lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, asalnya yang terbaik adalah juga kita mengikut timing Al-Hajju Arafah. Ini berlaku perselisihan di kalangan ahli ilmu. Antara yang berselisih dalam isu ni, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri, beliau berpendapat bahawasanya kita puasa mengikut matlak kita puasa mengikut negara kita. Ada di kalangan ulama dalam mazhab Hanbali yang berpendapat bahawasanya kita perlu ikut bergantung kepada hari Arafah. Jadi ini perselisihan di kalangan ahli ilmu. Kalau berlaku perselisihan, akan berlaku isu. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat Ibn Taymiyah dalam isu ini, iaitu sekiranya berlaku perselisihan, pertama sekali kita perlu usaha untuk sampaikan kepada pemerintah bahawasanya kita perlu ikut Saudi sepatutnya. Tapi kalau dah tak berdaya, maka kita perlu ikut pemerintah. Jangan kita mengambil tindakan bersendirian, raya sendiri, reban sendiri. Ini isu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Okey. Perlukah kita menyebut berniat kerana Allah setiap kali kita melakukan kebaikan atau bagaimana? Sekali sebut niat untuk semua kebaikan dibuat. Sebut, adakah kita kena sebut setiap kali? Tuan-tuan, niat tu di atas hati. Kita berasa nak bagi ke orang, bagi. Niat tu bukan satu benda yang terdiri daripada perkataan-perkataan tertentu. Niat adalah lintasan hati. Kita keluar duit, aku nak ambil duit, bagi ada sikit. Adakah kita sebut? Sahaja aku keluarkan duit. Wallahu a'lam. Okey. Apakah akan terjadi kepada orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang baik, tidak melakukan kejahatan apabila mereka meninggal? Adakah semua dimasukkan ke dalam neraka? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat, apabila telah sampai kepada mereka dakwah, telah sampai kepada mereka agama Islam, tapi mereka tidak menerima, walaupun mereka baik tara mana pun, hukum mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dimaklumkan kepada kita. Selebihnya kembali kepada kehendak Allah
dia berada di dalam neraka. Baik tera mana pun, Abu Talib habis baik, support Nabi SAW habis-habisan, tetapi tidak menerima dakwah Nabi SAW, tidak mau melafazkan, maka dia wallahu a'lam. Kemudian tu lagi ni banyak jalan ni, saya kena balik. Ustaz boleh bacakan doa Ustaz baca pada akhir program. Saya baca doa apa ni, doa mana? Ada akhir program tanyalah Ustaz. Apa dia doa apa saya baca dua doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa du'a mutaqabbala. Satu lagi doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dua doa yang dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa du'aan mutaqabbala. Doa yang dia berikan. Itu doa yang Nabi baca pada waktu tiap-tiap hari lepas subuh. Ya betul. Topak. Tak ada, panjang sikit. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni saya ringkaskan di sini ya. Benarkah ibadat haji yang diterima hanyalah haji qiran? Tak. Haji semua haji itu ada. Haji qiran, haji ifrad, haji tamattu'. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, berlaku perselisihan para ahli ilmu. Dua perselisihan isu di sini. Satu, haji mana yang paling afdal. Kedua, perselisihan tentang adakah Allah memansuhkan semua haji tinggal haji tamattu' saja. Ya ada perselisihan tu. Satu, kalau kita nak bicarakan pasal haji yang afdal ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu kumpul semua dalil. Kita tak mau tengok sebahagian daripada orang, dia tengok dia kata haji tamattu' ni susah, haji tamattu' ni senang. Sampai-sampai tu hampa lepas buat umrah tu hampa boleh rehat, hampa boleh pakai wangi-wangi, hampa boleh pergi berjalan, semua boleh ni, boleh. Haji ifrad ni payah, duduk dalam ihram, lagi payah lagi ni qiran, lagi teruk. Nabi pun buat qiran. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak boleh buat penilaian seperti itu. Kita nak buat penilaian tentang kedudukan setiap ibadat ni, kena kumpul semua dalil. Okey, Nabi SAW buat haji qiran, jelas. Sebab Nabi SAW bawa bersama-sama dengan Nabi haiwan. Sebab dinamakan qiran, ada ahli ilmu sebut antara sebabnya kerana Nabi himpunkan puasa umrah dengan haji sekaligus, diniatkan di miqat tu. Ada kata kerana dinamakan qiran sebab Nabi bawa bersama-sama Nabi qarin. Qaran ni maksudnya yang menemani Nabi, haiwan kurban. Nabi bawa kami daripada Madinah. Belah kot jalan apa semua. Kita buat qiran boleh bawa ke? Ada siapa bawa kambing? Cari pasal. Itu satu bab lah. Kemudian Nabi SAW bila sampai di Mekah, setelah selesai sa'i, selesai umrah sa'i, okay, apa kata Nabi pada para sahabat? Siapa yang tak bawa haiwan haji untuk disembelih, maka bertahallullah, berniatlah tadi hampa buat umrah. Jadi tamattu' haji hampa. Okey. Dan Nabi sebut, kalaulah Nabi berazam akan datang nanti aku, kalau sekiranya aku tak bawa haiwan ni, nescaya aku akan buat haji tamattu'. Dan akan datang aku akan buat haji tamattu'. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, haji apa yang Nabi suka nak buat? Tamattu'. Perkataan lebih mendahului perbuatan. Nabi menyatakan azam keinginan untuk buat haji tamattu'. Jadi walaupun dia bersenang, walaupun dia susah, walaupun dia senang, walaupun dia rehat, walaupun dia lapang, tapi ia adalah haji yang digemari oleh Nabi SAW. Maka lebih utama untuk kita buat haji tamattu'. Wallahu a'lam. Okey, di sini ada satu soalan ni, surah An-Nisa, larangan berkahwin dengan bekas isteri ayah. Satu, jika belum digauli oleh ayah tersebut, bagaimana hukumnya? Jika belum digauli, tidak menjadi masalah. Boleh jika belum digauli. Kemudian apakah pada kes sumbang mahram bapa rogol anak dihad dengan rejam? Ya betul. Bapa rogol anak kerana bapa dah berkahwin. Bapa dah berkahwin. Kemudian contoh satu lagi isu rogol. Rogol ni minta maaf saya sebut, ada dua isu di sini. Kita ambil situasi yang mana si lelaki dah berkahwin, si perempuan tak berkahwin lagi. Okey. Si lelaki ni merogol. Lelaki ni ada dua isu pada dia. Satu, dia dah kena hukum had pasal dia telah melakukan zina. Dia telah merogol, sedangkan dia telah berkahwin. Satu, hukum zina apa? Bagi orang telah berkahwin? Rejam sampai mati. Okey, satu. Kemudian kedua, dia telah melakukan benda tu secara paksa. Benda ni
Memang tak ada dalam hukum hudud, tapi kita boleh jadikan dia takzir. Hukum Islam juga, hukum Allah Subhanahu Wa Taala juga bergantung pada pemerintah. Nampak? Tapi bila dah bertembung antara hukum takzir dan hukum had ini, maka kita praktikkan hukum had lah. Orang jam sampai mati lah. Tapi sekiranya benda ni belum dipraktikkan lagi, takzirkan dia lah. Sama ada apa ni, ditingkatkan lagi hukuman kategori bunuh, gantung sampai mati ke, kategori apa lagi ke, terpulanglah kepada penguatkuasaan. Sebab undang-undang ni makin lama dia akan makin ketat apabila manusia mula bersikap ambil tak endah. Maksudnya makin ramai orang berani logo, makin ramai, kerajaan makin lama, pemerintah makin lama kena pertingkatkan, perketatkan lagi. Dan sebaik-baiknya kembali pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Islam. Jika salah satu pasangan zina non muslim, adakah baginya hukum sebat juga dan rejam juga? Sewajarnya hukum Islam ni dipraktikkan pada semua orang tanpa pengecualian. Hukum Islam sewajarnya dipraktikkan kepada semua orang tanpa pengecualian. Walau bagaimanapun dalam proses untuk nak tingkatkan, nak kemaskinikan hukum hakam ini, kita tak nafikan berlaku di sana kelemahan-kelemahan yang pelbagai. Tapi asasnya, sebab apa? Sebab kembali pada hadis Nabi SAW, seorang Yahudi dia telah membunuh seorang wanita Islam, maka Nabi SAW perintah untuk dijatuhkan hukuman bunuh juga ke atasnya. Maksudnya ke atas dia juga dipraktikkan hukum qisas, yakni hukum Islam. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup di situ. Ni ada satu komen. Ya, last. Betulkah kalau kita sembahyang sunat duha antara 9:10 atau 9:10 tu ikut Kristian? Dah. Kristian sembahyang waktu tu. Dah. Okey. Dia ada benda macam ni. Dia ada perkara-perkara kita yang disyariatkan di dalam Islam, yang mungkin sama dengan mereka, maka ia tetap kita praktikkan. Tak kira. Kita tak boleh ambil perbezaan-perbezaan yang Nabi SAW cuba bezakan antara kita dengan Yahudi, antara kita dengan Kristian, sampai semua benda kita nak beza. Rahib mereka perempuan, padri perempuan, pakai tudung elok pakai tudung rumah tutup pun semua, kan? Kita tak boleh pakai tudung, mereka pakai tudung. Ada hal-hal perkara yang ini perlu kepada tafsir, perlu kepada rincian. Apa perkara? Perkara yang bersangkut paut dengan budaya, yang mana perkara yang bersangkut paut dengan agama yang tak ada dalam Islam, dibawa oleh mereka, dijadikan sebagai satu ritual, amal, ibadat mereka. Islam tak ajak macam tu, maka perkara tersebut kita tak boleh buat. Tapi kalau Islam pun ada, seperti beribadat pada waktu duha, sampai agak-agak sebelum zuhur, sebelum matahari menegak, kita berhenti ibadat tersebut, yakni solat, contoh solat duha. Ada tak ada solat duha dalam sunnah? Ada dalam hadis di Nabi SAW. Okey, maka kita melakukan bukan kerana kita mengikuti mereka, kita melakukan kerana ia adalah syariat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi saya cukup dulu sini, yang ni nantilah kita cerita lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.